Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Barisan Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kita kesempatan, kesihatan, kelapangan, kehidupan sehinggalah ke saat ini. Dan Alhamdulillah kita zahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mentaati perintah-perintah Allah. Dan kita buktikan pada pagi ini dengan cara kita datang solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insya-Allah segala kerja buat yang kita lakukan ini, segala amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita jadikan bekalan untuk bertemu Allah, menjadi penyebab untuk kita mendapat rahmat Allah yang akhirnya nanti insya-Allah menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah dalam kesempatan yang ada pada pagi ini kita akan menyambung kuliah berkaitan dengan huraian Al-Asma' Al-Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merupakan satu perintah daripada Nabi SAW untuk kita mempelajari nama-nama ini. Seperti sabit dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan sesiapa yang membaca doa ini, bila Nabi sebut Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, ya Allah aku pohon padamu dengan semua nama yang engkau miliki, sama ada nama yang kau namakan untuk dirimu, atau allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari kalangan hamba-Mu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu yakni Al-Quran, au ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang tersembunyi pada sisimu, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, agar engkau jadikan Al-Quran itu penyeri hatiku, cahaya penglihatanku, penghilang duka citaku, wa dhahaba hammi wa ghammi, penghilang duka citaku. Dan Nabi kata siapa yang baca doa ini, nescaya Allah Ta'ala akan cabut kedukaan, kesedihan yang ada pada dirinya. Bila Nabi baca doa tu, ada sahabat bertanya, afala nata'allamuha, wahai Rasulullah, adakah kami perlu mempelajarinya? Maksud di situ mempelajari nama-nama Allah tersebut. Maka kata Nabi SAW, yang bagi liman sami'aha ayyata'allama, menjadi satu keperluan, kemestian bagi orang yang mendengar nama-nama itu untuk mempelajarinya. Jadi maknanya kita bukan sekadar dengar, kita dah hafal pun, maka menjadi satu lagi kewajipan pada diri kita untuk mempelajari pula nama-nama Allah yang kita hafal tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan yang paling utama adalah
untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah, ma'rifatullah, untuk kenal Allah. Kenal Allah ni banyak jalan dia, banyak caranya. Salah satunya melalui al-asma al-husna, nama-nama Allah yang indah ini. Adalah menjadi satu perkara yang pelik bila kita boleh kita kata kita taat pada Allah dalam keadaan kita pun tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenal Allah melalui nama-namanya yang indah ini. Pagi ni insya-Allah kita sambung nama yang ke-32 dan seterusnya, iaitu Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir mempunyai makna yang halus. Kalau kita terjemah secara literal, berarti Allah Ta'ala maha mengetahui. Tetapi tuan-tuan, khabir ni kalau saya nak mudahkan faham, manusia dia bermula dengan jahil. Kita lahir daripada perut ibu itu, kata Allah Ta'ala, la ta'lamuna syai'an, kamu tak tahu apa-apa. Kemudian kita melalui satu proses, kita belajar, maka kita jadi alim, kita berilmu. Kita belajar lagi, belajar sampai satu tahap kita jadi khabir. Khabir ni pakar. Apa makna pakar ni? Ya'lamu daqa'iqal umur. Orang yang mengetahui harta benda-benda yang halus, kecil tentang sesuatu perkara. Pakar dalam satu-satu bidang berarti tanyalah apa pun tentang bidang tersebut, dia boleh jawab sebab dia pakar. Jadi pakar ni dia tinggi kedudukannya. Dalam bahasa Arab, kita nak sebut seseorang tu pakar, kita sebut dia khabir. Anta khabir. Kamu cukup, kamu seorang yang pakar, anta khabir. Baik. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathalul a'la. Allah Taala al-Khabir. Maknanya Allah Taala itu bukan sekadar berilmu, alim, tapi Allah Taala mengetahui hatta daqaiqal umur, benda-benda yang halus kecil. Kalau kita kata istilahnya pakar, cuma pakarnya manusia dia datang kemudian. Pakarnya Allah Ta'ala ini sifatnya azali, semenjak awal lagi. Ada ulama dia membezakan antara alim dengan khabir. Kalau alim dia lebih kepada ilmu nazari, teori. Tapi kalau khabir dia lebih kepada praktikal. Orang yang pakar ni orang yang berpengalaman tentang satu-satu perkara. Kalau kita tanya orang yang minat ikan, kita tunjuk saja ikan tu, cara ikan tu bergerak apa semua, dia dah tahu dah ikan ni jantan betina. Sebagai contohlah, pakar. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khabir. Allah Taala amat mengetahui setiap perkara, hatta yang manusia tak tahu, manusia tertipu, manusia terpedaya, Allah tahu. Kamu tak berupaya nak menipu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkataan khabir ni dalam Al-Quran banyak dikaitkan dengan tindakan manusia. Bila Allah datangkan antara sebagai contoh dalam surah Al-Hasyr, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha khabir atas apa yang kamu kerjakan. Maknanya manusia dia boleh berhelah, dia boleh berhujah, dia boleh menipu, dia boleh memperdayakan, tetapi nak memperdayakan Allah tak boleh. Allah khabir, Allah pakar, Allah amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Begitu juga dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala amat mendalam ilmunya akan setiap apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan. Jadi dikaitkan dengan perbuatan. Nak cerita Allah Ta'ala ini tak dapat ditipu, tak dapat diperdaya. Allah Ta'ala mengetahui semua perkara, hatta perkara yang kecil itu. Jadi ini makna khabir. Secara umumnya ia lebih tinggi daripada makna ilmu. Khibrah berbeza dengan ilmu. Khibrah ni kalau bahasa Arab juga kita sebut berpengalaman. Orang yang cukup berpengalaman, makna dia cukup pakar tentang satu-satu perkara. Kenapa kita sebut Allah Ta'ala khabir? Kerana Allah yang cipta kita, Allah yang cipta semua makhluk di alam ini, semuanya Allah cipta. Bila Allah cipta, Allah amat mengetahui selok belok halus perkara kecil sekalipun.
Kalau kita tanya orang cipta TV tu, kamu tahu tak tentang TV ni? Mesti dia gelak. Dia kata, aku sendiri yang cipta TV ni, aku tahu semua benda tentang TV tersebut. Aku pakar terhadap TV yang aku cipta ini. Maka Allah Ta'ala itu amat-amat mengetahui halus ilmunya terhadap semua yang ada di alam ini. Sebab tu kita sebut sebagai khabir. Dalam surah Fatir ayat 14 Allah menyatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan ingatlah wahai Muhammad, tidak ada yang dapat memberitahu kamu hakikat yang sebenarnya seperti Allah Ta'ala yang mendalam pengetahuan. Maknanya yang memberitahu Allah, yang beritahu Nabi SAW, wahyu dan sebagainya, itu adalah khabir. Seorang yang cukup mendalam ilmunya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada sesiapa yang boleh membagi tahu Nabi hakikat itu melainkan Allah. Sebab Allah itu amat mengetahui. Baik. Dari sudut fadilat dan kelebihan nama Allah Khabir, fadilat kelebihan ini tidak adalah dalam nas Al-Quran ataupun hadis, tidak ada. Cuma para ulama melihat makna yang terkandung dalam nama-nama Allah itu, lalu disesuaikan dengan hajat, dengan cara kita nak pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara kelebihan nama Allah Khabir ini, fadilatnya, pertama untuk supaya hajat kita tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh kita sebut, kita seru nama Allah Ya Khabir. Begitu juga untuk dipertemukan dengan sesuatu yang hilang, sama ada orang ke, harta benda ke, tak bertemu ataupun tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala Khabir, amat mendalam ilmunya, pengetahuannya. Kita tak tahu, tapi Allah tahu di mana benda tersebut berada, siapa yang ambil, pada waktu bila. Semua perkara itu dalam ilmu Allah. Maka kita menyeru nama Allah, Allah yang bersifat Khabir itu, agar dikembalikan barang yang hilang tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya nama Allah Al-Halim yang ke-33. Al-Halim maknanya, kalau kita terjemah secara literal, dia boleh bagi dua makna. Boleh sebut Maha Penyabar pun boleh. Yang kedua, tidak mudah marah pun boleh. Itu Halim. Nama Allah Al-Halim. Perkataan Halim ni pun boleh disifatkan pada manusia, sebab Allah sifatkan kepada Nabi Ibrahim dengan sifat Halim, seorang yang cukup penyabar, tidak mudah marah. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa makna Allah Ta'ala Maha Penyabar? Di sana ada hadis yang sahih menyebut Nabi SAW menyatakan tidak ada yang lebih sabar lebih daripada Allah Ta'ala. Dalam keadaan orang fitnah, orang kata Allah ni ada anak dan sebagainya, tapi Allah masih mengurniakan rezeki kepada mereka. Ini Halim. Makna Halim ni tuan-tuan, ialah Allah Ta'ala tidak cepat menurunkan seksaan, azab, bencana ke atas hamba-hambanya di atas kesalahan-kesalahan mereka. Tidak mudah cepat menurunkan seksaan. Asal buat sekali, terus kena azab, kena seksaan di dunia, segera Allah balas. Tidak, Allah memberi tempoh dan masa. Ini Halim. Walaupun rezeki itu datang daripada Allah, semua daripada Allah, tapi walaupun hamba ni hidup dalam keadaan engkar pada Allah, Allah masih bagi. Malah Allah bagi dia peluang, semua sampai satu saat dan ketika, barulah Allah bagi dia satu peringatan. Ini Halim. Allah Ta'ala tidak segera menjatuhkan hukuman. Ada satu kisah yang dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kisah awal-awal ketika Nabi Ibrahim itu masih berada di sebelah Iraq sana, sebelah Parsi, sebelum berpindah ke Palestin. Kisah Nabi Ibrahim ni, bila dia menyampaikan dakwah, bila dia melihat ada orang yang melanggar
perintah Allah, maka dia doa pada Allah, ya Allah, kau jatuhlah hukuman ke atasnya. Maknanya serah pada Allah, ya. Sehinggalah beberapa kali, dan akhirnya Allah Ta'ala memperingatkan, wahai Ibrahim, andai kata setiap orang yang buat salah itu perlu aku jatuhkan hukuman segera kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang akan tinggal atas muka bumi ini. Maknanya tak ada orang yang tak pernah buat salah. Kita sendiri pun banyak benda yang kita buat salah, Allah masih bagi tempoh pada kita. Buktinya sampai sekarang itu Halim Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi tempoh. Sebab Allah Ta'ala itu maha mengetahui hakikat diri seseorang. Kita tak tahu perubahan diri seseorang, Allah maha tahu. Ada ketikanya di akhir itu Allah berikan dia kemusnahan, makna dia mati. Ada orang yang Allah lanjutkan usianya. Ada, semuanya terkandung dalam ilmu Allah yang kita tak tahu. Setengah orang itu bila Allah bagi dia tempoh, akhir sekali Allah turunkan kemudaratan pada diri dia. Kemudaratan itu pun datang dengan sifat Rahim Allah Ta'ala. Makna tu datangnya kemudaratan itu masih lagi menjadi kafarah pada diri. Malah tuan-tuan kalau baca kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dibawa beberapa riwayat, hatta kematian seorang Muslim itu, kesukaran ketika mati itu menjadi kafarah pada diri, kafarah kepada dosa-dosanya. Kita nak minta ampun waktu tu tak boleh. Kita nak minta ampun ketika sakarat tu memang tak boleh. Tetapi Allah berhak mengampunkan pada waktu itu. Salah satu caranya adalah Allah Ta'ala memberikan dia kesukaran ketika sakarat. Kesukaran ketika sakarat. Imam Qurtubi juga membawa satu riwayat yang menyatakan ada 3 tanda husnul khatimah. 3 tanda husnul khatimah. Husnul khatimah, kematian yang baik. Bagi seorang Muslim lah, ni berkaitan dengan orang Muslim. Non-Muslim tak termasuk dalam kaedah. Yang pertama, araqul jabin, dahi yang berpeluh. Al-jabin ni bahagian muka sebelah atas jabin. Yang kedua, air mata yang keluar. Yang ketiga, bunyi seperti dengusan melalui hidung, bukan daripada mulut. Maknanya bunyi mudah keluar dari hidung. Baik. Jadi ini antara kata Imam Al-Qurtubi tanda husnul khatimah. Sama ada 3 tu berlaku, 2 daripada 3 atau 1 daripada 3. Cuma saya nak sebut di situ ada lagi riwayat yang lain menyatakan kenapa keadaannya demikian. Kenapa air mata mengalir? Kenapa peluh keluar? Kerana ketika kematian seorang mukmin ini, kita tahu dan kita pelajari sebelum ini, ketika sakarat itu dia bukan sekadar soal cabut nyawa ataupun nyawa keluar sahaja. Tapi sebelum nyawa itu keluar, sebelum dicabut nyawa itu, para malaikat yang datang itu dia akan memberikan khabar gembira ataupun khabar yang menggerunkan. Mengikut siapa yang si mati tersebut. Dan antaranya juga dipaparkan waktu tu memori dia datang balik, salah silap dan sebagainya, kekurangan dalam hidup dia, menyebabkan orang beriman ni dia rasa bersalah dan dia rasa malu pada waktu itu dengan kehidupan sebagainya. Maka ketika itu mengalir air mata. Walau bagaimanapun, orang yang sedemikian rupa, orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak minta ampun, bertaubat waktu tu dah tak boleh, tapi Allah Ta'ala berikan ruang dia. Allah Ta'ala sendiri yang akan mengampunkan. Jadi kematian seorang Muslim itu kesukaran ketika mati, satu kafarah pada diri. Ini halimnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha penyabar. Sudahlah Allah bagi tempoh. Mungkin dalam tempoh yang Allah bagi itu ada orang yang dia berubah jadi baik, dia minta ampun, selesai. Tapi bagi orang yang masih lagi ada benda-benda yang tak selesai, maka Allah jadikan pula kesukaran demi kesukaran sebelum dia mati sebagai kafarah pada diri dia. Penyakit
malah bencana yang kena dia sehingga dia mati, bencana itu juga menjadi satu kafarah kepada diri dia. Nah, ini Allah Ta'ala bersifat Halim. Firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Cantik ayat ini. Apa maknanya? Dan kalaulah Allah berkira-kira kesalahan manusia serta menyiksa mereka secara terus dengan sebab kesalahan itu, maka tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi ini pun, muka bumi ini walaupun satu makhluk yang bergerak. Kalaulah buat salah terus ambil tindakan, maka tidak akan ada atas muka bumi ini satu makhluk pun yang bergerak. Tak ada siapa yang terlepas buat salah. Bukan kata saja kita saja, binatang-binatang pun sama. Binatang dengan binatang pun sama. Kita nampak binatang dengan binatang ni tidak ditentukan syurga neraka, tapi Allah akan bangkitkan di akhirat. Pandukan hadis yang sahih, Nabi pernah berjalan dengan seorang sahabat dengan beberapa sahabat yang lain, lalu sebelah kambing, satu kumpulan kambing, dan ada 2 ekor kambing yang tengah tanduk menanduk, bergaduh. Lalu Nabi tanya sahabat ni, kamu tahu tak kenapa dua-dua ni bergaduh? Dua ekor. Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Mana kita tahu urusan binatang. Dan Nabi sebut, walakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma. Tapi Allah tahu kenapa dua-dua tu bergaduh, dan Allah akan adili kedua-duanya pada hari akhirat. Itu binatang. Tak kira lagi kita dengan binatang, kita dengan orang, segala bentuk kesalahan yang kita buat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlepas daripada pengadilan Allah. Nak cerita, kita tak lepas bila buat salah. Lepas tu Allah kata, kalaulah memang Allah berkira terhadap kesalahan tu, habis, tak ada siapa yang selamat. Buat salah sekali, terus kena hukuman. Akan tetapi, yakni Allah Ta'ala tidak terus menjatuhkan hukuman. Kenapa? Kerana ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. Nampak? Orang buat salah ni, Allah tak bagi hukuman serta-merta. Ada ketikanya berkali-kali dibuat, kali-kali. Allah bagi tempoh. Mencuri kali pertama tak kena tangkap, mencuri kali kedua tak kena tangkap. Allah bagi lagi tempoh. Dia nak berubah tak berubah, sampai satu tahap kena, maka yang kena tu sudah sampai limit dia. Maknanya tempoh yang Allah kehendaki. Kita jangan sampai begitu. Memang kita ni kalau Allah buka kesalahan kita, tak ada nilai kita daripada pandangan manusia. Tapi Allah Ta'ala tutup, Allah tutup, Allah tutup, Allah lindung. Tujuannya supaya kita bertaubat kepada Allah. Jangan pula kita berbangga dengan maksiat kita, duk cerita dengan orang, duk hasut orang pula. Jangan. Biar kalau kita lindung, kita biarkan tersembunyi, kita minta ampun pada Allah. Jangan jadi golongan mujahirun. Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap di kalangan umatku ini mu'afan, dia berpeluang untuk dimaafkan, diampunkan, kecuali golongan mujahirin. Mujahirin, bukan muhajirin, mujahirin. Siapa? Sahabat bertanya, siapakah golongan mujahirin? Mujahirun ini wahai Rasulullah. Nabi kata, orang yang dia buat maksiat dalam keadaan terlindung, tersembunyi. Allah tutup maksiat dia, orang tak tahu. Dia pergi cerita ke orang. Dia sendiri membuka kesalahan-kesalahan pada orang lain. Orang yang sebegini seumpama orang yang mencabar Allah. Apa Allah boleh buat pada aku? Aku buat benda ni, benda-benda ni, tak ada apa-apa pun. Boleh cerita ke orang, boleh berbangga dengan orang, dengan maksiat, masuk dalam media dan sebagainya. Nak cerita maksiat yang dia buat, asal orang tak tahu. Sebagai contoh. Maka orang ini seumpama orang yang mencabar Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah beri peluang dia untuk berubah, bertaubat, tetapi dia masih
berterusan, malah dia berbangga-bangga dengan maksiat. Jadi Allah sebenarnya kita buat benda salah, Allah masih tutup tu ada hak dia. Allah nak supaya kita ambil kesempatan untuk berubah, bertaubat. Jangan sampai Allah buka malu, tak lihat tarik balik dah. Tak boleh nak tarik balik dah. Jangan sampai had itu. Ada hadnya. Allah memang Maha Penyabar, tapi Allah sebut dalam ayat ni ila ajalin musamma. Kesabaran Allah Taala itu, Allah bagi tempoh itu sampai ke satu tempoh yang Allah kehendaki. Kita tak tahu. Sampai tempoh tu Allah akan buka. Kemudian Allah kata fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan seadil-adilnya atas yang mereka buat. Kita bimbang balasan tu bukan sekadar di akhirat, di dunia kena salah tu, sakit tu satu, yang kedua malu lagi dan sebagainya. Jadi ini sifat halim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak segera menjatuhkan hukuman. Sebab tu dalam ayat Quran di beberapa tempat Allah gandingkan halim itu dengan ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Tak apa, buat, aku nak ampun, kata Allah. Aku bagi tempoh lah buat. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang perlu juga kita tanya kan, kenapa dah sampai ke saat ini Allah masih lagi bagi peluang kita hidup. Dalam keadaan kita lihat ramai yang mungkin seangkatan dengan kita, yang lebih kurang pada kita, yang telah kembali ke rahmatullah. Kita Allah masih bagi peluang untuk hidup. Kenapa? Persoalan segini penting. Imam Al-Ghazali rahimahullah suka membangkitkan soalan-soalan begini kalau kita baca dalam kitab Ihya, supaya kita berfikir, kita mencari rahsia Allah Ta'ala itu. Bukan kita rahsia yang berbentuk milik Allah, tidak. Rahsia ni hikmah. Kita menggali hikmah. Agak-agak kenapa tuan-tuan kita masih hidup sampai sekarang? Selagi mana hikmah itu tidak menyalahi agama, tak ada masalah. Selagi mana hikmah itu tidak sampai sangka buruk pada Allah, tak ada masalah. Mungkin kita boleh kata masih ada dosa pada diri kita yang belum terampun. Allah masih bagi peluang untuk kita minta ampun pada Allah. Kita pun tak tahu pagi ni sampai bila. Tuan, minggu lepas Kemalangan depan Faiz Bistro meninggal dunia. Itulah saya ada di situ, tengah beli burger. Mula-mula dengar bunyi, biasalah anak-anak muda naik motor sebagainya. Tiba-tiba ni satu dentuman, jatuh. Dia saya tengok tu dah terbaring orang tu, yalah. Dengar orang bergaduh dengan kereta, driver kereta. Saya pun pergi. Sebelum tu dia ada sekelip mata. Satu dah memang tak sedap dah. Kita ajak mengucap apa semua tu, tak ada respon apa dah. Bunyi sekali je tarik itu pun wallahu alam lah. Adakah itu penghujung sebagainya. Dia dah meninggal. Makna begitu cepat. Dan dia pun tak sangka waktu itu waktunya. Maknanya begitu cepat dalam keadaan kematian itu datang. Jadi kalau kita buat satu muhasabah, mungkin Allah Ta'ala bagi peluang aku hidup hari ini lagi untuk memperbaiki kesilapan, kesalahan. Ada hak-hak kita dengan manusia yang belum kita bereskan. Ada hak kita dengan Allah yang belum kita selesaikan. Atau yang kedua, Allah panjangkan usia kita sampai ke waktu ini kerana amalan yang sedia ada itu masih belum memadai untuk kita nak dapat rahmat Allah, akhirnya untuk masuk dalam syurga. Justru Allah bagi peluang untuk kita beramal. Ambillah ruang masa ni untuk kita buat satu-satu amalan yang boleh jadi bekalan akhirat, bukan sekadar dunia. Buatlah apa sekalipun, kita nak amalan kita buat ni berpahala, ada balasan di akhirat, bukan sekadar dunia ini. Sebab umur usia ni begitu berharga. Ataupun yang ketiga ni mungkin bukan kita lah, orang yang begitu baik, soleh sebagainya, Allah bagi dia usia panjang kerana Allah nak naikkan darjatnya di sisi Allah SWT.
Subhanahu wa ta'ala, dengan amalan-amalannya, dengan ujian dugaan yang Allah Ta'ala berikan. Hidup ni tuan-tuan perlu berlatar belakangkan akhirat, supaya kita buat satu-satu perkara, kita tak nak benda tu habis begitu sahaja. Bukan kita nak matlamat dunia sahaja, tapi kita nak matlamat akhirat tu paling utama. Dunia nak hidup lama mana? Lama mana nak hidup? 10 tahun? 100 tahun? 10 tahun? Setahun pun tak pasti. Mungkin apa yang kita kejar-kejar tak sempat lihat pun. Tapi paling tidak apa usaha yang kita buat membantu kita pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan, itu sifat Halim Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Penyabar. Allah tidak cepat menjatuhkan hukuman. Jadi ambillah tempoh yang Allah beri ni untuk kita buat sesuatu untuk diri kita. Antara fadilat dan kelebihan nama Allah Halim, salah satunya, ada beberapa fadilat dan kelebihan. Salah satunya kita boleh menyeru nama Allah Ya Halim ataupun Al-Halim ketika kita menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Kesukaran dalam kehidupan, apa sahajalah, sakit ataupun apalah, hutang dan sebagainya, kita boleh sebut dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala membantu mengangkat kesusahan yang kita hadapi. Baik. Seterusnya nama Allah yang ke-34, Al-Azim. Al-Azim ni sukar nak bagi satu-satu makna, tapi yang mudahnya Al-Azim ni Maha Agung lah. Kita nak definisi apa agung tu? Agung. Agung maknanya tidak ada yang lebih, yang mengatasi dia. Tidak ada yang lebih besar kekuasaan daripada Al-Azim. Kalau sebut besar, bukan fizikal. Al-Azim di sini merujuk pada agung, keagungan. Keagungan ni bagi sisi kita satu perasaan. Satu perasaan agung. Macam manusia, kalau kita sebut dia agung sekalipun, dia masih ada kekurangan dia. Mungkin agung pada kuasa, tidak pada fizikal dia. Kita tengok tuanku sebagai contoh, dia agung di sudut kuasa. Sudut fizikal, dia seorang manusia biasa yang ada had dan batasan, tapi kuasa dia agung. Kita, bagaimana kita rasa agung tu? Cuba kita duduk sebelah dia, kita terasa kerdil kita, padahal dia mungkin lagi kecil pada kita, tubuh badan dia, tapi duduk sebelah dia kita terlalu nak malu-malu nak duduk dekat. Nak takat gambar tu minta izin tuanku, patik sebagai contoh kan. Kenapa? Sebab fizikal kita mungkin lagi tough, mungkin lagi besar kan? Mungkin lagi handsome sebagainya. Tapi itu nak kata azim ni, keagungan ni sini, hati. Kita rasa kekerdilan, kehinaan kita, dan maha agungnya Allah. Manusia kalau kita sebut agung, dia tetap ada sudut-sudut kekurangan dia. Agung satu bab, bab lain tidak. Tapi Allah Ta'ala maha agung pada sifat. Makna dia sebut sifat Allah Ta'ala, ya Allah, itu maksimum, mutlak, agung pada kudrahnya, kekuasaan Allah. Tak ada siapa yang, tak ada kuasa yang mengatasi kuasa Allah. Malah kuasa yang ada ini mai daripada Allah. Allah bagi atas jalan pinjaman, atas jalan ujian. Jangan duk sombong siapa yang ada kuasa. Siapa yang nak kuasa pun cari daripada Allah supaya dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Kita nak kuasa yang kita dapat melalui keredaan Allah Ta'ala itu. Bukan sekadar seperti yang kita nak, seperti yang Allah Ta'ala nak. Jadi ini agung. Sebab tu dalam Nabi, dalam sebuah hadis, Nabi kata ketika rukuk itu, maka agungkanlah Allah. Maka kemudian turun ayat Quran, fasabbih. Apa ayat Quran ada azim. Maka selepas ayat Quran itu turun, maka Nabi suruh baca dalam rukuk itu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca waktu rukuk. Uniknya waktu rukuk kita sebut azim, waktu sujud kita sebut a'la. Sebab rukuk itu
adalah bentuk ta'zim. Tuan-tuan, kita hormat seseorang, kita buat macam mana? Kita tundukkan. Tuan, kita tunduk. Pergerakan tunduk itu tanda kita hormat. Allah Ta'ala Maha Agung. Waktu rukuk, sebab tu diharamkan rukuk tu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ziman, untuk mengagungkan Allah. Bila sujud, letak kepala atas lantai, waktu kita merendahkan diri kita sehina-hinanya dan mengiktiraf Allah Ta'ala Maha tinggi. Ketika itu a'la. Ketika kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, akal kebijaksanaan, otak yang bijak ini kita letak di lantai je. Nak cerita waktu tu kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya untuk kita meninggikan Allah itu setinggi-tingginya. Waktu kita sujud, waktu kita rokok pula, kita berasa kehinaan diri kita, kehinaan dan keagungan Allah, sehingga kita bagi penghormatan sedemikian rupa rukuk kita. Ini azim, maha agungnya Allah Ta'ala. Kita nak cerita lebih sukar. Sebab tu keagungan ini dia dalam hati. Bagaimana seorang itu mengagungkan Allah mengikut ilmu yang dia ada. Sejauh mana dia kenal Allah, di situ datang keagungan. Di situ datang keagungan. Makin kenal Allah, makin dia terasa agungnya Allah, dan makin dia terasa tak ada apa-apa diri dia. Makin dikenal Allah. Ini manusia yang bongkak, takabur, sombong ni, orang yang tak kenal Allah, dia duk rasa dia hebat. Dia boleh tolak Allah Ta'ala tepi, kekuasaan Allah Ta'ala tepi, duk rasa dia hebat. Tapi orang yang betul-betul kenal Allah, nak kata tidak pun tak berani dia dengan apa yang Allah Ta'ala tetap. Sebab Allah Maha Agung. Kita ni sebahagian makhluk yang begitu kerdil. Di kalangan manusia ni kita nampak hebat. Cuba kita naik sikit ke langit, naik sikit ke udara, tak nampak dah kita nampak bukit lagi hebat, bukit lagi besar. Kita naik lagi, bukit pun tak nampak apa, nampak laut lagi hebat, lagi besar. Naik ke atas, tak nampak apa, nampak bulat je bumi ni. Naik ke atas, tenggelam bumi ni, lain lagi hebat, matahari lagi hebat. Allahu Akbar. Itu nilai kita dan maha agungnya Allah. Orang Arab dia ada pepatah. Dia kata tahi unta itu menunjukkan adanya unta. Kita nak tahu keagungan Allah Ta'ala, lihatlah alam. Alam keseluruhannya ini yang maha hebat, yang semuanya menunjukkan keagungan Allah bagi orang yang boleh berfikir. Jadi sejauh mana seseorang itu boleh mengagungkan Allah, balik kepada ilmu yang ada pada diri. Sejauh mana usaha dia nak kenal Allah, nak kenal Allah. Kita dalam ibadah ni kena rasa keagungan Allah Ta'ala tu, baru datang khusyuk. Khusyuk ni bukan bererti langsung tak ingat apa. Memang khusyuk ni dia ada maratib dia, ada martabatnya, ada darajat, tingkatan. Khusyuk itu bila kita boleh fokus dan kita sedar apa yang kita buat, dengan siapa kita berhadapan, apa perbuatan kita, itu khusyuk. Dan terbukti pada zaman sahabat sendiri pun, ketika solat, sahabat mendengar apa yang berlaku luar solat. Malah Nabi SAW ketika solat pun ada budak menangis, Nabi percepatkan. Nak cerita mendengar, tetapi fokus tu, kita tahu kita buat apa, kita menghadap siapa. Maka di situ datang keagungan Allah dan kehinaan dan kekerdilan diri kita itu. Maha agungnya Allah dan kita tidak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan, penting kalau dapat kita cuba untuk membina keagungan Allah itu dalam diri. Di sini juga ada satu tafsiran tentang ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Selalu diterjemahkan begini: kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat, dan sekiranya tidak mampu, maka kamu meyakini Allah melihat kamu. Tuan-tuan, bila kita tinggalkan ayat tergantung sebegini, dia agak bahaya. Maka akan ada usaha orang yang nak melihat Allah, beribadah seolah dia lihat Allah. Maka dia buat macam mana?
Dia cuba bayangkan. Bahaya. Sebab tuan-tuan, tok guru yang mengajak pondok tu lebih berhati-hati menghuraikan benda. Mereka kata ru'yah di situ, melihat di situ bukan lihat dengan mata kasar, tapi lihat dengan mata hati. Dan melihat itu adalah bukan melihat Allah, melihat keagungan Allah Ta'ala. Terasa kekedilan diri dia, kekosongan diri dia, terasa agungnya Allah. Tapi tak semua orang boleh sampai ke situ. Kalau tak mampu sampai tahap begitu, kita cukup sekadar kita meyakini Allah sedang melihat. Supaya kita buat tu secara teratur. Yang kita buat tu bukan sekadar nak selesaikan, tetapi nak sempurnakan, supaya amalan kita tadi ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha agungnya Allah. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah nak kaitkan dengan agungnya Allah ni. Allah suruh tengok alam ini, boleh kita nampak maha agungnya Allah. Antaranya surah Al-Waqi'ah ayat 71 hingga 74. Allah firman, afara'aitumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Turun ayat ni, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi suruh sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim ketika rukuk itu. Apa makna ayat ni? Tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan? Kita usaha untuk bakar api nyala. Allah tanya, siapakah yang tumbuhkan pokok kayu untuk kamu nyalakan api? Adakah kamu yang tumbuhkan sendiri atau kami yang tumbuhkan? Kita tahu nyalakan api, kita tak tengok dah bahan api tadi ni, bahan bakar tu. Siapa yang jadikan? Kami jadikan api sebagai peringatan bagi orang yang lalai kebenaran hari akhirat dan sebagai memberi kesenangan kepada orang yang bermusafir. Maka kata Allah, bertasbihlah dengan memuji nama Allah yang Maha Agung, Azim. Nak cerita dengan melihat apa yang ada di alam ini, barulah akan sampai hakikat keagungan Allah. Jadi agung ni kena bina dalam diri kita, ilmu tentang Allah Ta'ala. Jadi orang yang ada rasa keagungan Allah dalam diri dia, orang ini memiliki satu ciri yang paling utama, ciri hamba Allah yang paling utama. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Furqan, ayat saya tak ingat 160 lebih sampai 170 lebih. Ada lebih kurang lebih daripada 10 ciri hamba Allah. Apa dia yang pertama? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri pertama. Dalam banyak-banyak ciri, kalau kita mungkin kita kata sepatutnya ciri hamba Allah ni yang pertama yang bertakwa, yang taat. Tapi tak, Allah bagi tahu ciri yang pertama hamba Allah ni alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang jalan atas muka bumi ini dalam keadaan rendah hati dia, rendah diri dia. Mana tidak ada takabur. Nak jadi hamba pertama sekali kena ada tawaduk, tazallul. Nak main mana perasaan tawaduk, tazallul kalau kita gagal menghadirkan keagungan Allah dalam diri kita. Bila kita rasa Allah Maha Agung, maka ketika itu barulah kita rasa kedil. Kita jalan, ya Allah, aku menumpang jalan di atas muka bumi, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalanku. Ya Allah, aku nak buat benda ni, bantulah aku, ya Allah. Rasa kebergantungan kepada Allah, baru datang tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Al-Azim, nama Allah Al-Azim. Baik, dari sudut fadilat dan kelebihan nama Allah Al-Azim, banyak juga antaranya untuk penyakit yang sukar sembuh. Penyakit yang sukar sembuh, maknanya bagi orang yang ada penyakit yang sudah ikhtiar lama tak sembuh-sembuh, bolehlah cuba mengisi masa-masa yang ada itu dengan menyebut nama Allah Ya Azim, Tuhan yang Maha Agung. Selain daripada Allah Ta'ala tu hina saja. Alam ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah alam ini diciptakan hanya sekadar untuk manusia ini
menggunakan alam ini untuk akhirat, untuk bekalan akhirat. Yang rugilah kalau kita jadikan dunia ni semata-mata dunia. Hidup tak lama mana tuan-tuan. Ambillah kesempatan yang ada untuk kita isi, kita memperbanyakkan amal soleh, biar setiap tindakan kita itu kita yakin dia dapat dijadikan bekalan akhirat. Wallahu a'lam. Jadi untuk pagi ni kita berhenti sampai nama Allah Al-Azim dulu. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita sambung nama Allah yang seterusnya, insyaAllah yang ke-35 dan seterusnya, Al-Ghafur. Minta maaf, kita bagi awal sikit. Saya nak ke sabak ke-6. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya buka lah kalau ada sebarang perbincangan, soalan. Silakan. Ya. Wa bihamdi. Bihamdi itu segala puji-pujian yang layak bagi Allah yang Maha Agung. Ya. Al-Azim itu Allah yang Maha Agung. Bihamdi dengan puji-pujian yang selayaknya bagi yang Maha Agung. Kita nak sebut, nak memuji yang Maha Agung ni pun tuan-tuan, nak sebut apa? Jadi kita sebut pujian yang selayaknya bagi yang Maha Agung. Tak wama qadarullaha haqqa qadrih. Allah sebut hamba ini dia tak mampu nak memberi pengiktirafan yang selayaknya untuk Allah. Nak cerita Allah ni Maha Agung, tuan-tuan nak sebut macam mana? Nak sebut macam mana? Nak bagi satu pujian pada Allah. Kan manusia, kita tahu manusia ni dia dah ada gelaran-gelaran, kita boleh sebut saja. Profesor, Datuk, Doktor, Haji, Ustaz, apa semua AMN apa semua lah belakang. Baik, itu ada. Tapi Allah Ta'ala ni, Allah sebut sini, wama qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Manusia, makhluk ni tak mampu nak menilai, bagi penghargaan, pengiktirafan pada Allah tu sebenar-benar pengiktirafan. Tak mampu. Sebab Allah Maha Agung. Maha Agung. Kita pujilah macam mana pun tak sampai. Nak betul-betul untuk Allah Ta'ala itu. Sebab tu dia sebut bihamdi. Ini pujian yang selayaknya untuk Allah. Apa itu yang baik, yang selayaknya untuk Allah, itulah untuk Allah. Maka kita sebut begitu. Sama juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. A'la insya-Allah kita sampai selepas ni insya-Allah. Ada apa kita tahu? Baik, kalau tidak ada apa-apa, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya untuk diri kita, terutamanya membawa kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajipan dan matlamat utama dalam hidup kita ini. Insya-Allah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah taala li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا